Nama saya Aziza. Saya seorang Melayu dan Islam baka, yakni mewarisi agama Islam. Seperti Muslim yang lain, saya juga patuh dan taat kepada agama saya. Dari ketika saya masih kecil lagi, saya telah melihat bagaimana kaum keluarga saya serta orang Islam yang lain sering mendapatkan khidmat pawang, dukun dan bomoh untuk menyembuhkan pelbagai penyakit. Mereka ini begitu dihormati dan sentiasa ditemui untuk mendapatkan nasihat berhubung dengan kekayaan material, keuntungan, pekerjaan, kenaikan pangkat, hal ehwal percintaan dan yang paling utama ialah untuk mendapatkan kuasa luar biasa demi melindungi diri daripada segala bentuk perbuatan jahat. Walaupun muslimin dan muslimat adalah umat dan mengakui patuh kepada akidah Muhammad yang mana antaranya termasuklah penekanan bahawa Isa Al-Masih akan kembali buat kali keduanya, namun kita masih mempercayai akan kewujudan dan kuasa para roh yang ada di sekeliling kita. Malah kita percaya bahawa ada antaranya yang membawa kebaikan manakala ada yang membawa kemudaratan. Dan berbalik kepada kedatangan kedua Isa Al-Masih, saya diajar tentangnya oleh para ustaz dan guru agama, maka saya mempunyai pengetahuan sedikit sebanyak tentang Isa Al-Masih. Ketika dalam usia remaja, saya telah bertemu lantas jatuh cinta dengan seorang pemuda. Dia beragama Kristian, maka terpaksalah dia memeluk agama Islam agar dibenarkan untuk mengahwini saya. 3 tahun selepas kami berkahwin, suami saya tiba-tiba mendapat penyakit yang amat ganjil lagi penuh misteri. Dia akan merasa sakit perut yang amat teruk, tapi pada masa yang sama, dia akan merasa badannya amat sesak kerana ditekan dengan kuat oleh sesuatu yang tak dapat dilihatnya, hinggakan dia payah sekali untuk bernafas. Seringkali dia akan menjadi amat takut dengan kematian dan tidak sanggup ditinggalkan sendirian biarpun sekejap. Keadaan itu berpanjangan selama 2 tahun. Kami telah pergi untuk mendapatkan rawatan daripada banyak doktor dan nasihat para pakar juga. Semua mereka mendiagnosis suami saya mempunyai masalah gastrik. Namun, ada yang mendakwa bahawa beliau dilanda masalah psikologi. Di samping berjumpa para doktor perubatan, kami juga membawa bertemu bomoh dan dukun dengan harapan besar dapatlah mereka menyembuhkan penyakitnya. Tetapi, beliau terus menderita selama 2 tahun. Sepanjang tempoh itu, dia terus juga berjumpa para doktor yang mana ada antara mereka yang pasti bahawa dia telah mula hilang akal. Kemudian, agak pelik lagi ajaib, penyakitnya sembuh dan lenyap sepenuhnya. Sepanjang 4 tahun berikutnya, kesihatannya baik. Dia sihat walafiat. Tetapi, tiba-tiba, tanpa angin atau ribut, dia jatuh sakit semula dengan penyakit yang sama. Kali ini, dia mengesyaki ada beberapa orang yang iri hati terhadapnya telah menujunya dengan ilmu hitam lantaran persaingan perniagaan. Mereka mungkin bertujuan untuk memusnahkan kebahagiaan rumah tangga kami dan entah apa lagi tujuan jahat yang lain. Atas kesimpulan inilah maka kami sekali lagi mencari bomoh untuk mendapatkan pertolongan. Kali ini kami mendapatkannya daripada seorang bomoh dari selatan Thailand yang terkenal berkuasa ampuh. Selama kira-kira 4 bulan, bomoh ini mengurung suami saya serta cuba merawatnya. Namun, pada penghujung 4 bulan keadaannya tidak bertambah baik. Malah berada pada tahap yang paling teruk. Masih tidak kami temui walau secubit harapan, biarpun telah habis daya usaha kami. Hanya setakat yang mampu terfikir oleh minda manusia. Tak kala itulah abang suami saya mengundangnya ke rumah keluarga mereka. Di sana, seluruh keluarga yang beragama Kristian itu telah mendoakan suami saya atas nama Isa Al-Masih. Pada masa yang sama, mereka turut membaca dan merenungi pelbagai kalimah dan bait daripada kitab Taurat dan Injil, yang kesemuanya boleh didapati dalam Alkitab. Hasil daripada suasana penuh kasih sayang dan keakraban dengan doa dan puji penuh syahdu, begitu suci yang menyelimuti tidur dan jaganya, yang berterusan selama 2 bulan, suami saya akhirnya pulih sepenuhnya daripada penyakitnya yang begitu dahsyat. Namun, proses penyembuhan bukanlah sesuatu yang mudah, kerana dia telah bertemu dan berlutut pada pelbagai jenis bomoh. Pelbagai jenis makhluk halus yang jahat telah berkawan dan menginap di dalam badan suami saya. Hanya satu sahaja cara untuk menangani dan menewaskan segala makhluk jahat tersebut, dan ia boleh ditemui di dalam kitab Injil dalam penyampaian Markus bab 16 bait ke-17.
tak kala Isa Al-Masih bersabda, kepada mereka yang percaya akan diberikan tanda-tanda ini. Mereka akan mengusir roh jahat demi namaku. Mereka akan berkata-kata dalam bahasa yang tidak diketahui. Dengan doa yang tidak putus-putus, seganding dengan usaha sentiasa membaca Alkitab dan dengan memohon atas nama Maha Suci Isa Al-Masih sebagaimana yang diarahkan oleh kitab Injil, segala roh dan makhluk halus yang jahat berjaya diperintahkan untuk keluar daripada tubuh suami saya. Sebelum itu, roh-roh jahat tersebut sering mengherokkan dan mengejangkan badannya sampai dia muntah dan dirasuk. Namun seperti yang terhurai dalam kitab Injil, semua makhluk serta roh jahat itu tidak daya bertahan apabila atas nama Isa Al-Masih diseru dan mereka diperintahkan keluar. Akhirnya, setelah puas bergelut, mengeluarkan jeritan serta raungan yang menyeramkan, semua anasir jahat itu terpaksa mengakui kekuasaan Isa Al-Masih. Lantas, satu demi satu menyahkan diri masing-masing daripada tubuh suami saya sebagaimana yang diperihalkan oleh Injil. Oleh kerana suami saya tahu dengan kuasanya Isa Al-Masih telah menyembuhkannya dengan cara yang penuh keajaiban, tak kala dia sudah putus harapan, dia pun kembali mengikuti ajaran Isa Al-Masih dan memperakui Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan penyelamatnya. Apabila kembali ke rumah kami dalam keadaan sembuh sepenuhnya itu, suami saya menceritakan kepada saya tentang penyembuhan ajaib yang diterimanya melalui mukjizat Isa Al-Masih. Masakan saya ada hujah menyangka kata-kata suami saya itu. Maka tanpa rasa jemu, setiap hari dia akan berbicara tentang Isa Al-Masih kepada saya. Tetapi saya terus bertahan dan menolak segala seruannya. Biarpun jauh di lubuk hati saya tahu Isa Al-Masih lah yang menyembuhkan suami saya enggan menerima, malah menolak segala yang dibicarakan suami saya. Segala ajaran Islam yang menerajui hidup saya menghindari saya daripada memperakui kuasa Isa Al-Masih, yang mana kami diajar betapa Isa Al-Masih sekadar seorang rasul dan bukan diri kedua Allah, sebagaimana yang dipercayai sepenuh tekad oleh golongan Kristian. Juga menurut Islam, Allah Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Namun, dengan tekun serta penuh sabar, suami saya terus juga menghuraikan bagaimana Isa Al-Masih adalah penyelamat seluruh umat manusia dan bahawa dia ialah Allah. Marah betul saya kerana suami saya menyangka akidah Islam saya, tapi dia tetap tekun mengajar saya tentang Isa Al-Masih. Memang saya degil, cukup degil untuk mengakui bahawa Isa Al-Masih adalah Allah. Tetapi Allah sentiasa mengasihi dan mengasihani saya. Pada suatu hari lepas senja, saya di dalam bilik untuk bersolat dan sesuatu berlaku demi merubah kehidupan saya secara keseluruhannya. Sebelum masuk ke bilik, suami saya sekali lagi menegaskan bahawa Isa Al-Masih memang hidup dan dialah Allah dan betapa saya harus menerimanya untuk bersemayam di kalbu saya. Saya terganggu, lalu saya masuk ke bilik, lantas mengunci pintunya. Seterusnya saya duduk posisi antara dua sujud dan memejamkan mata sambil menyebut nama Isa Al-Masih. Secara serta-merta, saya melihat diri saya diselubungi cahaya yang begitu bergemelapan. Biarpun mata saya tertutup rapat, saya dapat lihat cahaya itu. Malah cahaya itu memenuhi ruang bilik. Saya amat terkejut, lalu lari keluar dari bilik. Apabila pengalaman saya itu saya kisahkan kepada suami saya, dia terlalu gembira. Lalu dia berkata, itulah cahaya kebenaran Isa Al-Masih yang menerangi dunia. Dirujuknya kitab Injil dan membacakan kalimah yang mana bersabda Isa Al-Masih bahawa dialah cahaya penerang dunia ini. Memang benar, dialah cahaya kebenaran yang menghapuskan kegelapan dan kejahilan dunia. Jiwa saya pun tersentuh kerana kebaikan Allah terhadap saya, seorang insan perempuan yang daif dan hina. Saya pun sedar akhirnya siapakah Allah yang sebenarnya dan memang dia layak disembah dan dipuja. Pada hari itu juga, saya mengakui dan menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan penyelamat saya. Dari detik itulah, dengan bantuan suami saya mula menelaah kitab Taurat dan Injil dan semua bab yang terdapat dalam Alkitab. Segala puji bagi Allah kerana iman saya terhadap Isa Al-Masih semakin berkembang dan kami sekeluarga termasuk anak-anak saya adalah pengikut Isa Al-Masih. Menurut akidah Islam, Azizah dan suaminya murtad yang berpaling dari Allah yang sebenar. Jika begitu, mengapa berterusan menerima nikmat
dan kebahagiaan kurniaan Allah. Mereka sepatutnya dilaknati Allah secara abadi, tetapi bukannya seksaan dan balasan yang diterima mereka, malah mereka terus dianugerahkan segala kebaikannya. Malah Azizah juga telah dikurniai pertemuan peribadi dengan Isa Al-Masih, penyelamat seluruh umat manusia. Adakah dia memang menerima cahaya kebenaran yang menerangi dunia ini? Jawapan yang betul ialah ya. Tetapi apa buktinya? Kita tahu itu adalah kebenaran kerana di dalam kitab Al-Quran, Muhammad diperintahkan untuk merujuk kepada kebenaran dalam kitab Injil. Dalam surah Al-Imran ayat 65 difirmankan, "Hai ahli kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berfikir? Maka berbekalkan pengetahuan ini, yakni kitab Injil, mesti dipercayai sebagai rukun iman orang Muslim. Mari kita lihat apa yang tercatat pada penyampaian John bab 8 kalimah 12. Isa Al-Masih bersabda kepada mereka bahawa, "Akulah cahaya dunia ini. Sesiapa yang mengikutiku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai cahaya kehidupan." Sebelum menerima Isa Al-Masih sebagai penyelamat peribadinya, Azizah cuba bersolat, menyembah Allah. Dia tidak mengharapkan jawapan. Apabila Isa Al-Masih menjelma sebagai cahaya yang murni di hadapannya, dia menjadi terlalu takut, lantas tidak mengalu-alukannya. Biarpun di lubuk hatinya dia tahu Isa Al-Masih yang menyembuhkan suaminya, memastikan hubungan kekeluargaannya kekal kukuh dan mengurniakan kebahagiaan. Nasib baik dia bijaksana, lantas cepat menyedari betapa dia tiada kuasa menindakkan dan menolak penyelamat yang penuh kasih sayang dan paling berkuasa itu. Dia menyesali serta bertaubat atas segala dosanya dan berpaling ke arahnya, lantas mempercayai dan mengasihinya dengan sepenuh jiwanya. Kini ketakutan terhadap Allah diganti oleh hubungan kasih sayang dengan Allah, Bapa di syurga, dan Isa Al-Masih sebagai penyelamatnya yang amat dikasihi. Tibalah masanya untuk setiap seorang antara kita untuk menerima imbauan kasih mesra Allah dan Isa Al-Masih. Semoga Allah, Bapa yang Maha Pengasih, sentiasa bersamamu. Jika pada waktu ini anda berhadapan dengan pelbagai masalah kehidupan yang sukar, apa kata jika anda menyeru nama Maha Suci Isa Al-Masih untuk membantu anda? Ikuti langkah-langkah berikut dan dia pasti datang kepada anda menghulurkan bantuannya. Yang pertama, bertaubatlah atas segala dosa anda di hadapan Isa Al-Masih dan mintalah kemaafannya. Katakan bahawa anda memohon ampun kerana menolaknya sebagai Allah dan penyelamat pribadi anda. Kedua, katakan yang anda serahkan sepenuhnya kehidupan anda kepadanya serta menerimanya sebagai penyelamat pribadi anda. Anda mahu menjalani kehidupan yang benar-benar baru bersama-sama dengannya. Ketiga, berterima kasihlah kepadanya dengan penuh ikhlas bahawa dia telah mengampuni segala dosa anda dan bahawa kini anda bebas daripada belenggu pengaruh syaitan. Keempat, jika anda perlukan penyembuhan di dalam badan anda, perintahkan atas nama suci Isa Al-Masih agar penyakit dan keuzuran nyah daripada tubuh anda. Dakwalah atas nama Maha Suci Isa Al-Masih bahawa kini anda telah pun pulih. Kelima, jika makhluk dan roh-roh jahat mengganggu anda harus menyeru kata-kata ini dengan lantang. Wahai Isa Al-Masih, tolong berikan bantuan serta selamatkan saya. Atas nama penuh suci Isa Al-Masih, aku perintahkan kau, wahai para makhluk dan roh jahat, nyah kau daripada aku sekarang. Menyebutnya sekali pasti menghambat segala rasa takut yang membayangi anda. Namun, mengulang-ulang sebut seruan ini pasti membawa segala ketenteraman dan kedamaian kurniaannya menceriakan kehidupan anda.